Sebab sekitar jam 12.50 waktu Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution memberi penjelasan, menjawab tentang bawah perkara ini yang menyentuh soal suakam. Jadi beliau menyatakan bahawa negara kita sepatutnya tak seharusnya dalam percaturan politik ini menggunakan isu-isu agama untuk menggapai politik. Jadi saya melihat saudara, tapi berlaku perbalahan antara ahli Dewan Undangan ahli Parlimen. Tengah sewaktu Datuk Seri Saifuddin tengah bercakap, dia kata dia mengharapkan sebab agama Islam itu suci, sepatutnya kita bersangka baik, tidak menggunakan agama Islam itu sebagai untuk memecah belahkan, secara tuduh menuduh begitu. Tiba-tiba saja ahli Parlimen Jasin dia bangun terus, dia menyanggah. Berhentikanlah, dia kata takkanlah menteri nak bercakap buat fitnah. Masa bila menteri buat fitnah? Saya mendengar apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Saifuddin. Dia kata Islam itu semua sifatnya, Islam itu untuk kebaikan, untuk kita bukanlah untuk berbalah. Jadi kata fitnah, tang mana fitnahnya? Jadi saya kata bahawa itulah keadaannya sebagai ahli parlimen, dia tidak tahu bila masa nak mencelah. Bukan tiba-tiba mencelah, oh fitnah, ini tak baik, takkan menteri tabur fitnah. Bila masa dia nak menjelaskan dapatan beliau, sebab membincangkan soal suakam, soal negara kita. Sebagai Menteri Dalam Negeri, tentulah beliau mempunyai banyak informasi-informasinya. Dan beliau menzahirkan kegusaran apabila agama kesucian Islam itu digunakan untuk menarik sokongan guna politik. Sedangkan kita harus berpolitik untuk mentarbiahkan ataupun menyebarkan syiar Islam, menjaga kepentingan Islam, bukan menggunakan Islam untuk mendapat jawatan ataupun untuk mendapatkan sokongan politik. Jadi saya rasa Pak Azab tu mungkin dia terasa lah sebab kebiasaan. Saya rasa lah ahli Parlimen Jasin ni dia kena balik sekolah balik lah. Boleh berkata tuduh fitnah masa bila? Saya tidak nampak tadi Datuk Seri Saifuddin Nasution membuat fitnah di Dewan Rakyat, tapi dituduh. Maka berlakulah perbalahan. Tuduh menuduh apa semua, bahawa ini fitnah, biadab dan sebagainya. Dan akhirnya apa lagi saya? Naik pula jelutong. Jelutong dia kata point of order lah. Sebab ahli parlimen tak bolehlah mengeluarkan sebarang kenyataan yang biadab dan sebagainya, tak boleh. Kenalah tutur bahasa dengan baik. Dan beliau ditegur oleh speaker. Speaker kata, Yang Berhormat, tarik baliklah kenyataan itu. Tak, dia tak mau. Degil. Selepas 2-3 kali ditegur dan beri peringatan, kalau dia tak tarik, maka dia akan dibawa kepada Jawatankuasa Tata Tertib sebagai ahli parlimen. Barulah menarik. Sudah pula, dia lutung pula kena. Sebab ada pertukaran, perbalahan. Kemudian datang pula saudara sahabat saya, saudara Awang Hashim daripada Pendang. Campur. Begitu juga datang daripada ahli parlimen Stew daripada PAS. Berbalah-balah dalam parlimen. Naik pula Sani daripada Ulu Langat. Jadi ertinya saudara, Dewan Rakyat hari ini, waktu-waktu saat-saat akhir mau berehat untuk makan tengah hari, dipenuhi dengan cacian, jerit pikik, seperti kandang zoo saudara. Saya rasa saya sedih saudara. Terus terang saya katakan, saya amat kecewa melihat tingkah laku ahli parlimen. Saudara. Betul saudara. Saudara harus ditahir. Jadi bebal lah sikap ahli parlimen sebut. Tak ada fitnah pun, dia tak tuduh. Sebab dia sebagai Menteri Dalam Negeri, dia tentu mendapat laporan daripada banyak mengatakan bagaimana agama ini digunakan untuk tujuan politik. Kita sepatutnya gunakan politik untuk mempertingkatkan syiar. Bagaimana nak menjaga agama kita, kesucian agama kita. Kita dah ada politik, bukannya gunakan agama untuk tujuan politik. Itu berbeza dua perkara saya. Dan apabila parlimen jadikan begitu, sekali lagi saya kecewa saya. Sebab itu petang tadi saya malas nak tengok. Malas saya nak tengok. Walaupun ada lah tadi ada perbincangan sedikit, tengok sekejap malas lah saya kata. Ini keadaan tambahan pula hari ini membincangkan persoalan tentang warga ini Aywal, orang-orang asli, saudara. Itu keadaannya. Saudara Hazan Nurin Hassan, siapa yang mulakan dulu? Yang mulakan dulu Jasin.
YB Datuk Seri Saifuddin Nasution menjelaskan bahawa sewajarnya lah Suakam ini dia pertingkatkan lagi, dan supaya dia pertingkatkan agar tidak adalah pihak-pihak yang menjadikan menggunakan Islam itu untuk dia pun bangkit, ya dah yang awak menteri itu semua fitnah. Fitnah tang mana saudara? Tak tahulah saudara. Saya Saudara Azli Abdullah, ya mungkin dia pun tak pernah mimpi nak jadi wakil rakyat, ataupun dia mimpi. Saya begini saudara, saya mengharapkan agar politik kita benar-benar matang. Saudara, lucu dan amat menyedihkan apabila parlimen tidak digunakan sebagai landasan untuk berjuang untuk rakyat. Macam saya katakan semalam lah, mereka yang hadir ke parlimen dapat allowance, tak kabarnya RM350. Allowance sehari. Rakyat nak dapat RM350 kalau bawa Grab tu pecah buntut saudara. Bukan senang. Rakyat penerima getah takkan mimpi untuk dapat RM350. Peniaga-peniaga makcik Kiah buat meniaga nasi lemak tidak mungkin boleh dapat RM350 untung bersih. Mereka bulat-bulat masuk ke kantong mereka RM350. Bukan itu saja. Allowance hotel, allowance perjalanan, tiket kapal terbang. Banyak saudara. Semua itu saya melihat tadi bila saya lihat bagaimana kecoh di parlimen. Saya geleng kepala, saya kata lebur lagi lah duit rakyat dibelanjakan oleh ahli parlimen yang tidak mendatangkan sesuatu untuk rakyat. Sebab itu saya katakan mereka ini zalim pada rakyat, mereka tidak amanah pada pengundi. Dan saya tak dengar pula ada ahli parlimen yang lain bangun, sudahlah yang hormat, kita nak bincang sekarang ni. Bagaimana rakyat tak ada rumah rakyat dan api pun sudah naik tarif ke, ataupun bagaimana harga barang. Gunakanlah parlimen. Ini tidak begitu saudara. Cuma semalam saya lucu juga bila semalam sahabat saya ahli parlimen Bagan Serai, Al-Ustaz Idris Ahmad, tiba-tiba dia kata bahawa sekarang ini katanya ahli parlimen daripada Parti Pembangkang diseksa zahir dan batin. Pula dah saya kata, tang mana zahirnya, tang mana batinnya diseksa? Kononnya kerana ahli parlimen tidak mendapat peruntukan daripada kerajaan. Saya katakan, kalau you sebagai ahli parlimen tak perlu disuarakan, buat surat terus hantar pada Kementerian Kewangan. Saya sebagai ahli parlimen, rakyat saya memerlukan 1, 2, 3, 4. Saya tidak yakin pada menteri ataupun Menteri Kewangan akan menolaknya. Tapi kalau tidak, mesti ada peruntukan RM300,000, RM500,000. Ini zaman sekarang ni bukan zaman macam dulu-dulu. Ini zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiap wang perlu diperhalusi. Jadi mereka mengutarakan mesti kerajaan mesti bagi peruntukan RM1,000,000 setahun pada setiap wakil rakyat. Bolehlah pergi sini demo itu apa buat pak. Jadi akhirnya wang rakyat juga yang dituntut oleh mereka. Saudara Babrik, bila menteri minta Jasin katakan yang mana fitnah, jelas sekali dia merapu. Itu keadaannya saudara. Ya Babrik, saya melihat sebab semalam bila ahli parlimen daripada Bagan Serai, Al-Ustaz Idris, dia kata bahawa pembangkang sekarang ni diseksa zahir dan batin. Tang mana bahawa kerajaan menyeksa zahir dan batin pada pembangkang? Yang saya tahu, mereka menuntut untuk diberi peruntukan. Peruntukan pula tu bukannya bersasar, tidak. Mesti ada jumlah begini, 1 juta ke, 500,000 ke untuk parti pembangkang. Saya rasa ini bukannya, saya yakin ahli parlimen daripada parti kerajaan pun tak dapat peruntukan sebegitu. Itu keadaannya. Ini duit rakyat saudara Ahmad Ramli. YB PAS menang hasil duit. Saya tak maulah mengatakan duit halal haram dan sebagainya saudara. Minta maaf lah saudara Ahmad Ramli. Saya tidak suka untuk menuduh dan memaki hama mereka. Cuma saya nak jelaskan, kalau PAS benar-benar ikhlas dalam perjuangan mereka, tak perlulah nak tuduh UMNO ni baik dengan DAP. UMNO ini menjilat DAP. Sebab saya lihat saudara, ini saya cakap terang saudara, dalam kumpulan, dalam Perikatan Nasional ada parti gerakan. Parti gerakan yang sekelambu dengan parti PBM dan PAS. Kerana pada saya kena refer balik saudara, pada saya lihat tadi saya terkejut. Pada 24 September 2016, seorang wartawan Zulaikha Zulkifli melalui Malaysia Kini, dia menuliskan bahawa kenyataan Presiden Gerakan
iaitu gerakan minta kerajaan tidak utamakan rang Undang-Undang 355. Itu ternyata, saudara. Jadi ini rakan kongsi mereka. Jadi jangan tuduhlah UMNO ni baik dengan DAP satu kesalahan. Sedangkan gerakan yang menentang RUU 355 pada tahun 2016 ternyata. Sebab itu saya harapkan agar ahli politik jangan lontarkan sebarangan. Semua itu direkod. Besok-besok akan dikaji balik semula. Saudara jangan lupa, pada tanggal 14 September 2019. Ya, ini tulisan daripada Kasturi Jayendran. Apabila gerakan, masa itu jangan lupa saudara, Pakatan Harapan, kita menentang ISET. Gerakan sokong ISET. Mahu ISET diratifikasikan. Dan hari ini, gerakan adalah dalam satu kumpulan Perikatan Nasional. Kata pemimpin gerakan, sekolah agama adalah ancaman sebenar pada perpaduan negara ini dan bukan sekolah vernakular. Itu kata Dominic Lau, pemimpin gerakan dengan tajuk besar Gerakan Melawan Sekolah Agama. Malahan dalam tulisan Kasturi Jayendran, dia juga ada melaporkan bahawa gerakan mahu mencabar tulisan Jawi. Orang begini yang ada dalam kumpulan mereka. Tapi yang dimaki, yang dihamun UMNO. Kerana UMNO bersama-sama dengan Pakatan Harapan, dalam tu ada DAP. Sebab itu saya kata tak payah nak tunding lah. Move forward. Yang mana yang sudah tu sudahlah. Paling tidak pun sekarang ni saudara, UMNO bukanlah menundukkan, tidak. Tapi kita dalam satu perpaduan, kita dapat mententeramkan keadaan. Agar mereka tidak terus celupar dan menyentuh perasaan hati warga bangsa kita. Saudara, ini keadaannya.